Dapur Hoska. Hari ni kita akan terbang jauh ke Middle East. Okey, sebelum tu tolong like dan subscribe channel kami Hoska Media. Bersama tim kita hari ini, Chef Saif, Chef Rin dan Chef K. Okey, antara menu menarik yang kita akan masak hari ini adalah hummus, potato salad, shawarma, beef kofta, set chicken rice mandi, dan akhir sekali kita akan masak baklava. So sekarang ni kita nak buat produk yang pertama iaitu beef kofta. Okey. Dia punya bahan dia tak susah, senang ya. Dia ada daging. Ini kita pakai mince meat lah yang dah preset. And then kita ada apa ni? Chop onion. And then kita ada chop garlic. And then kita ada chop parsley. Kita ada apa ni? Dan herbs kat sini lah. Anda boleh tengok dalam resipi. Okey, so cara-cara dia tak susah, senang ya. Mula-mula kita ambil daging ni. Okey, daging ni yang kita dah soft kan. The best kamu nak soft kan, kamu ramas, kamu press dulu, bagi dia betul-betul dia punya tendon, dia punya orang kata rigor mortis dia semua lerai elok lah. So bila kita nak buat kofta tu, dia akan membentuk orang kata dia punya daging ni orang kata nampak soft, solid, tekstur dia cantik. Okay, so konsep dia lebih kurang macam nak buat meatball, tak susah pun. So hanya perlu masukkan onion dahulu. Ikut kepada sukatan resipi, onion ni kita perlukan pakai lebih kurang dalam 1 rambus. Tapi kalau anda kata saiz dia agak besar, kamu agak-agak lah dengan banyak daging yang mana ada. Dan kita masukkan garlic. Okay. So basically kofta ni dia orang kata salah satu makanan Arab yang agak famous lah. Kamu boleh tengok di channel YouTube, kamu boleh tengok dekat mana-mana internet, Google, ataupun kamu boleh tengok dekat rancangan memasak. Banyak. Okay. Ini kita masukkan chop parsley. Lebih sikit pun tak apa, sebab dia akan memberikan satu flavor yang agak sedap. Dan kita masukkan garlic. Okay. Dan kita akan masukkan crushed black pepper. Okay. Kalau dalam resipi dia pakai serbuk black pepper. Tapi saya prefer crush sebab apa, dia akan memberi rasa bila kamu makan nanti. Dan kita akan masukkan serbuk ketumbar. Okay. So makanan Arab dia orang suka makan benda yang berempah. Okay. So benda yang berempah sangat sedap bagi dia orang. So kita masukkan apa ni, serbuk kayu manis. Okay. Tabur kat atas dulu, jangan takut, sekejap lagi kita akan campurkan sekali. So yang ni adalah serbuk jintan manis ataupun cumin powder. And then kita akan masukkan apa ni, allspice. Okay, allspice tak semestinya digunakan dalam masakan Cina saja. Makanan Arab pun dia menggunakan allspice juga. Okay, and then kita masukkan cayenne. Cayenne ni adalah serbuk cili lah, kepada siapa-siapa yang tak tahu. So itu saja bahan dia. And then kita akan gaulkan dia. Okay. Cara nak gaulkan dia paling mudah adalah dengan meramas. Okay, kita ramas saja. So dia akan bercampur dengan baik lah. Okay. So the best adalah waktu daging ni dalam keadaan suhu bilik. Tak
panas sangat, tak sejuk sangat. Sebab apa? Senang kamu nak handle dia. Okay. So kita kacau dia dulu, tekan-tekan sikit, lebih kurang macam kamu buat ball. Gunakan knuckle kamu untuk press dia. Okay. Kalau anda kata kamu tak ada glove, kamu boleh pakaikan dia 10. Tak ada masalah pun. So kau bagi sebati dulu. Okay. Bila dia sebati, dia akan merubah daging ni menjadi warna yang lebih gelap sikit. Sebabkan apa? Disebabkan rempah yang kita pakai tadi lah. Okay. So kamu nampak perbezaan dia sebelum daging tu dicampur dengan bahan-bahan dan selepas daging tu dicampurkan dengan bahan-bahan. The best adalah daging ni dimarinate dalam chiller selama 1 jam, minimum 1 jam lah. Okay. Okay. Tapi saya akan demo dulu cara nak bentukkan dia menjadi kofta. Okay. So ni sebagai contoh daging yang dah siap tadi. So kita perlu, dalam resipi kita ada menggunakan skewer. Okay, ni adalah skewer yang kita dah rendam dalam air. Tujuan kita rendam dalam air ni sebab basically kofta ni akan dibakar. Okay, buat macam barbecue. So kalau anda kata skewer ni dia rendam dalam air, dia susah nak terbakar sebab apa? Ada moisture dalam tu. So kita bentukkan kepada beberapa bulat dahulu sebetulnya lah. Okay, sebetulnya resipi kita perlu bentukkan. Okay, berat untuk satu-satu ni kamu boleh estimate serendah 50 gram ataupun lebih ikut pada saiz lah. Tapi the best adalah dalam 40 ke 50 gram sebiji. Okay, so kalau ada penimbang, penimbang lah. Kalau kamu dah biasa buat, so kamu boleh agak-agak. Okay, so bentukkan dia dulu bulat macam ni. Okay, tengok keadaan dia dulu. Okay. Macam yang saya biasa katakan dalam kelas, lepas buat tolong rasa. Tak apa, tak ada masalah rasa mentah ni. Rasa sikit je sebab nak tahu dia punya tahap tu. Sebab bila dah masak nanti kamu nak alter balik dia punya flavor susah. Okay, so bentukkan dia dulu. Okay, dan kita akan bentukkan dia lebih kurang macam bentuk panjang. Okay, so rollkan dia sikit macam ni. So dia akan membentuk satu yang bentuk yang panjang, lebih kurang macam ni. Okay, dan kamu tekan sikit, adjust sikit, make sure that dia punya bentuk dia tak berapa nak pecah. Okay, okay, bagi dia solid dulu. Dan kamu ambilkan skewer ni, cucuk daripada bawah. So dia akan membentuk lebih kurang macam kamu buat sate lah sebenarnya. Okay, so bila dah cucuk macam ni, okay, so kamu akan membentuk satu kofta yang cantik. Macam tu saja, tak usah. So saya akan demo habis sekali. Okay, bentukkan bulat dahulu. Bentukkan bulat dahulu. Okay, lagi sekali. So press dulu, tengok elok-elok. Make sure that dia punya mixture dia sebati. Okay, ambil skewer kamu. The best menggunakan skewer sebanyak 2 lah. Okay, sebab dia akan bagi kamu punya ni cantik. Okay, so bentukkan bulat dan rollkan dia, bagi dia manjang. Waktu roll ni kamu akan perasan kamu punya tekstur daging tu okey tak okey. Kalau dia okey, dia tak akan pecah waktu kamu roll ni. Kalau dia tak okey, dia akan pecah. Okey, okay, dan kita masukkan dia punya skewer, adjust mula. Make sure that skewer ni betul-betul berada di center. Tekan sikit balik dan voila, jadi. Okay, so nanti kita akan sambung balik selepas kita nak masak pula. Sekejap lagi saya akan tunjuk cara nak buat si apa ni sos dia. Okay, tadi saya dah tunjuk cara nak buat kofta. Sekarang kita nak proceed kepada sos untuk makan dengan kofta. So bahan-bahan dia sangat simple, sangat senang dan mudah dicari. Okay, so first kita ada yogurt. The best adalah menggunakan Greek yogurt. Tapi kalau tak ada, kamu boleh pakaikan yogurt yang original. And then kita ada apa ni, mint leaf yang kita telah
chop, and then kita ada garam, kita ada chop garlic, kita ada timun yang telah kita sagat dan kita perahkan air dia, dan last sekali adalah lemon juice. Kalau tak ada lemon juice, limau pun tak ada masalah. Okay, so ada dua benda yang masam di sini. So kamu perlu pandai untuk control dia punya flavor, okay? So kita masukkan yogurt dahulu. Yogurt ni kalau ikut sukatan dia pakai 1 cup. Tapi kalau anda kata kamu bukan peminat yogurt yang kuat, just buat sikit saja, okay? And then kita masukkan garlic. And then kita masukkan mint leaf. Okay, mint leaf jangan banyak sangat sebab dia, kalau anda ikut kepada sukatan yogurt lah, the best dia punya ratio dia. Kalau tidak, nanti yogurt kamu akan jadi warna hijau keseluruhan. Okay, dan kita masukkan kita punya timun. Okay, ini timun yang saya dah buang tadi, tak apa masuk keseluruhan, tak apa masalah. Dan kita kacau dahulu. Okay, kacau dahulu sos ni. Make sure that semua bahan-bahan dia ni sebati. Okay, kamu dah boleh nampak perubahan warna berlaku di situ. Okay. Okay, so lepas kamu dah kacau dengan sebati, baru kita buat adjustment flavor dia. So kita boleh masukkan garam, not too much, sebab apa, kita nak balancekan dia punya rasa sour, asam dia tu kat situ. And then kacau dahulu. Dan last sekali kita akan masukkan lemon juice. Okay, lemon juice ni tak perlu banyak sebenarnya. Sebab apa, kamu punya yogurt dah rasa masam. So kamu just letak dia sikit untuk menambahkan rasa masam. Okay. So bila kita makan benda yang orang kata berdaging, lemak, so the best, benda yang masam ni akan memberi balance kepada fat yang ada dalam tu. Okay, so kita kacau. So nanti kita akan hidangkan, tapi sebelum hidang kita kena sejukkan dahulu. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Ini adalah kofta yang kita dah buat tadi. So kofta ni dibakar dalam oven. Kalau tak mau bakar dalam oven, kamu boleh barbecuekan dia, dibakar di atas arang ataupun pan fried, tak ada masalah. So ini adalah sos yang kita buat tadi untuk dimakan bersama dengan kofta. Basically, saya terlupa nak beritahu tadi, kofta juga dimakan bersama dengan pita bread. Di negara Arab, ini adalah full set menu dia. Okay, so anda boleh cuba nanti. Terima kasih. Sekarang kita nak buat perapan ayam untuk chicken mandi rice. Okay, untuk buat chicken mandi rice, kita perlukan, benda yang pertama yang kita perlukan adalah kita kena perap ayam dahulu. Sebab kita akan pakai air rebusan ayam yang diperap ni untuk masak nasi, dijadikan sup juga. Okay, bahan-bahan utama untuk membuat perapan ayam ni, kita ada rempah mandi mix. Okay, apa yang ada dalam rempah mandi mix? Kita ada serbuk ketumbar, kita ada serbuk jintan manis, lada hitam, serbuk kayu manis, serbuk kunyit, bawang putih, garam dan perahan lemon serta saffron. Okay, selain itu, kalau nak tambah lagi perisa, kita ada serbuk pati ayam. Okay, apa yang perlu kita buat adalah kita perap bahan-bahan ni bersama ayam. Masukkan jus lemon dan saffron untuk dapat warna yang cantik. Kalau tak ada saffron, kita boleh gantikan dengan pewarna. Sama ada pewarna kuning atau pewarna orange. Tujuan dia untuk bagi
warna ayam tu nampak menarik. Selalunya dalam masakan Arab, untuk chicken mandi, ayam ni memang selalunya dipotong, seekor ayam dipotong 4 terpulang. Kalau puan-puan nak potong ayam ni dalam bahagian yang kecil-kecil. Tapi kalau bahagian kecil rasa tak sedap. Okey. Gaulkan rempah ni sampai sebati. Lepas tu kita perak selama 30 minit sebelum dijadikan sup untuk dipakai, ataupun air rebusan untuk dipakai sebagai sup yang dihidangkan bersama chicken mandi rice, ataupun air rebusan yang diguna bersama untuk masak bersama nasi. 10 minit. So ayam yang diperak tadi kita masukkan dalam pot bersama dengan air. So kita rebus lebih kurang 30 atau 20 minit bergantung kepada saiz ayam. Lepas tu ayam tu dikeluarkan, jangan terlalu lama sebab takut ayam dia hancur. Kita keluarkan, yang mana ayam ni kita akan roasted di dalam oven ataupun kita panggang guna pemanggang ajaib. Manakala air rebusan ni digunakan sebagai sup dan digunakan untuk memasak nasi. Okay, setelah 30 minit ni rupa ayam yang tadi direbus. Okay, kita asingkan ayam dengan sup dia. Sebab sup ni macam saya katakan tadi, kita nak pakai untuk masak nasi dengan sebagai bahan sampingan sup untuk nasi Arab. Okay, ayam kita akan panggang lebih kurang 30 atau 40 minit bergantung kepada saiz ayam. Dengan suhu lebih kurang 180 Celsius. Okay, kenapa kita letak tray macam ni? Sebabnya bila kita panggang nanti ayam, jus ayam akan keluar. So jus ayam ni nanti pada proses akhir nanti kita akan pakai untuk kita masukkan ke dalam nasi. Ini rupa ayam yang tadi kita dah keluar pada air rebusan tu. Lepas tu kita akan bakar atau panggang selama lebih kurang 30 atau 40 minit bergantung pada saiz ayam, 180 Celsius. Kemudian jus tu kita akan simpan untuk kita masukkan ke dalam nasi nanti. Hati-hati, panas ya. Sekarang kita nak buat untuk nasi mandi. Okay, bahan-bahan untuk nasi mandi kita ada rempah mandi. Okay, rempah mandi ni kita boleh beli yang segera atau buat sendiri. Okay, bahan-bahan untuk buat rempah mandi kita ada kombinasi jintan manis, serbuk jintan putih, serbuk ketumbar, serbuk kunyit, serbuk buah pelaga serta lada hitam. Kemudian kita ada bahan tumis, kayu manis, bunga cengkeh, lada hitam, buah pelaga serta daun salam. Okey, untuk bahan tumis lain, bahan kisar atau tak nak kisar pun terpulang, kita ada bawang Holland, halia serta tomato yang dicincang. Okey, selain tu beras kita kena rendam lebih kurang 30 minit. Untuk bahan akhir yang kita guna selepas kita nak masak nasi ni, kita ada kulit lemon, kita ada rendaman air saffron, jus lemon serta smoke water. Okay, smoke water ni kita nak pakai boleh, kita tak nak pakai pun boleh, terpulang. Kemudian kita ada air rebusan ayam tadi. Okay, cara-cara untuk masak nasi. Kita panaskan minyak sapi. Kemudian masuk bahan tumis. Okay, kita masuk bahan tumis. Saya dekatkan sikit untuk nampak senang. Okay, masukkan kayu manis, buah pelaga, bunga cengkeh, lada hitam, daun salam. Okay.
kacau sementara. Lepas tu kita masukkan bahan-bahan rempah yang telah dikisar tadi. Macam saya kata, mandi spice mix, iaitu ada serbuk jintan manis, serbuk ketumbar, serbuk kunyit, lada hitam, masukkan tomato yang dicincang, daun ketumbar, halia, bawang Holland, garam sikit, hijau, tumis sampai naik bau, ataupun orang kata bawang tu terseran berwarna keterangan ataupun golden brown. Ini rasa nak sedap nasi Arab tu, kita masukkan beras. Lepas tu kita masukkan air rebusan ayam tadi. So masak lebih kurang dalam 20 atau 30 minit. Perlahankan api, tutup pot ni. Biarkan selama 30 minit. Selepas air kering, akhir sekali baru saya tunjuk proses yang seterusnya. Menu seterusnya adalah salata salad. Salata salad ini disediakan untuk dimakan bersama dengan chicken mandi rice kita. Okey, ingredient ni adalah senang saja. Kita perlukan timun, tomato, bawang dan juga sedikit daun ketumbar. Daskan semua ingredient tersebut dan akan diperisakan dengan salt, gula dan sedikit lemon juice. Okey, cara dia pun sangat mudah. Kita masukkan semua bahan-bahan tadi, iaitu timun, tomato, onion kita, dan yang terakhir iaitu daun ketumbar yang telah diiris kasar. Okey, untuk seasoning kita masukkan sedikit lemon juice. Ikut kesukaan kita lah. Setengah orang dia suka masam, setengah orang dia tak suka masam. So saya masuk dalam 3 sudu kecil. Okay, and then kita akan seasonkan sedikit dengan garam dan sedikit gula untuk balance balik kita punya rasa. Okay, kemudian mix sebatikan semua kita punya ingredient tadi. Okay, jangan risau, nanti garam dan gula tadi akan cair dan sedikit juicy lah kita punya salad. Okay, salad ni boleh disediakan awal sebelum kita sediakan nasi mandi kita tadi. Okay, ini sahaja salad kita. Nanti saya simpan dalam chilli dulu sebelum diserve bersama dengan chicken rice kita, chicken mandi kita. Okay, Okey, ini hasil akhir chicken rice mandi, yang mana macam saya maklumkan tadi, chicken rice mandi ni dihidangkan bersama bahan-bahan sampingan. Kita ada sup, yang mana sup tu kita pakai air rebusan. Kita ada salata salad dan kita ada hara sauce. Okey, selalunya nasi Arab ni dihidangkan bersama sayur-sayuran seperti cili hijau, daun ketumbar, irisan lemon dan bawang Holland. Selamat mencuba. Menu seterusnya
akan sediakan hummus. Hummus ni boleh dihidang sebagai appetizer lah. Dan selalunya dihidang bersama dengan roti ataupun roti pita lah. Okey, ingredient yang kita perlukan adalah kacang muda. Ini saya beli dalam tin siap Kita perlukan sedikit lemon, seulas bawang putih. Ini adalah kita punya tahini. Dan ini kita punya olive oil, kita punya garam dan sedikit paprika sebagai perisa. Okay, cara dia sangat mudah. Kita masukkan saja barang-barang kita ke dalam blender. Iaitu kita perlukan kacang muda kita. Okay, saya masukkan seulas bawang putih. Tahini kita separuh dulu lah. Okay. And then kita punya olive oil. Okay, saya masukkan sedikit garam. Sedikit paprika. Dan sedikit lemon juice. Okay, apa yang kita perlu buat hanyalah blend barang-barang kita ni sampai hancur and then sedia untuk dihidang. Okey, tunggu sekejap Okay, ini adalah rupa hummus kita yang telah kita mixing sampai hancur. Hummus ni akan dihidang bersama dengan roti pita dan kita boleh sediakan sedikit irisan lemon dan juga daun ketumbar. Selalunya hummus ni dihidangkan bersama dengan olive oil. Okay, boleh letak sedikit lagi olive oil. Okay, macam tu. And kita boleh juga taburkan sedikit kita punya paprika, part of garnishing dan juga seasoning dia. Okay, inilah rupa hummus kita yang akan dimakan bersama dengan roti pita dan irisan lemon. Selamat mencuba. Feta salad. Okey, sebelum kita campurkan segala ingredient salad yang lain, salah satu main ingredient yang kita perlu sediakan dahulu iaitu kita punya roti pita yang akan disote bersama dengan ingredient yang lain. Okey, apa yang kita perlu buat adalah panaskan kita punya telur. Okey. And then kita masukkan sedikit olive oil. Okay. Okay, selepas itu kita akan masukkan kita punya roti pita yang saya dah dice terlebih dahulu. Okay. Lepas tu kita boleh masukkan bahan-bahan seasoning kita iaitu sedikit pepper, dan sedikit garam, okay, main ingredient kita yang utama adalah kita punya sumac powder kita. Sumac powder ni adalah campuran berry yang telah dipisah. Kita letakkan sedikit Okay, kita saute sebentar kita punya roti pita bersama ingredient yang lain sehingga roti pita tersebut menyerap semua seasoning yang telah kita masukkan. Okay. Kemudian kita akan tepikan sebelum kita sebatikan bersama bahan-bahan yang lain. Okay, untuk feta salad juga kita perlukan vinaigrette.
Vinaigrette ni adalah dia punya salad dressing. Bahan-bahan untuk vinaigrette kita perlukan olive oil, sedikit lemon juice, kita perlukan pepper, salt dan gula sedikit. Serta specialnya kita masukkan sedikit allspices dan juga sumac powder kita tadi. Bahannya, caranya adalah mudah. Olive oil ni kita akan sebatikan bersama dengan kita punya lemon. Kita masukkan sedikit pepper, salt, garam dan gula, serta sedikit sumac powder dan all spices kita. Sebatikan. Kalau kita nak masukkan garlic pun juga boleh. Vinaigrette ini akan digunakan untuk kita mix bersama dengan ingredient yang lain. Tunggu sebentar, nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak campurkan semua bahan-bahan. Terusnya kita hari ini iaitu fatty salad. Dua bahan ini yang kita telah sediakan terlebih dahulu iaitu roti pita yang kita telah saute bersama bahan-bahan lain. Kita sediakan juga vinaigrette sebagai salad dressing kita. Bahan-bahan lain yang kita perlukan adalah romaine lettuce, feta cheese, chop daun purina, diced onion, wedges tomato cherry, diced kita punya zucchini, chop garlic dan sedikit chop parsley. Senang saja nak buat dia. Yang perlu kita lakukan hanyalah campur ke semua bahan itu supaya dia sebati. Kita masukkan sedikit romaine lettuce kita. Dan bahan-bahan yang lain lah. Kita punya daun purina, parsley, chop garlic, tomato kita, cherry tomato, zucchini dan juga onion kita tadi. Baru sebati. Kita boleh masukkan kita punya salad dressing iaitu vinaigrette yang telah kita campur tadi. Kita masukkan kita punya roti pita tadi separuh dulu Lepas tu kita boleh letak atas sebagai garnishing. Serta kita punya cheese tadi. Selesai. And then apa kita perlu buat hanyalah plating kita punya salad yang telah siap. Kita perlukan bowl salad. Masukkan sedikit kita punya salad di tengah-tengah dia. Tak warna sikit. Then kita masukkan feta cheese kita, bagi duduk ke atas ni nampak lah. Okay. And last kita letak kita punya roti pita tadi. Okay, inilah kita punya salad yang telah ready untuk dimakan. Selamat mencuba.
kita akan buat shawarma. Sebelum kita buat wrap dengan tortilla, kita kena marinate ayam kita dengan bahan-bahan yang telah sediakan. Okay, saya ada isi dada ayam, saya ada yogurt, sedikit cuka, chop garlic, lemon juice, olive oil dan barang-barang seperti garam, all spices, pepper dan juga kita punya buah pelaga. Okay, senang saja cara-caranya. Masukkan ayam. Okay, yang saya telah slice tadi. And then kita masukkan yogurt. Cuka. Dan ada garlic yang saya dah chop tadi. Sedikit lime juice ataupun lemon juice kita. Jangan banyak sangat, tadi kita dah masukkan vinegar. Kita tekan dulu. Okey, dan sedikit kita punya olive oil. Masukkan sedikit garam, pepper, okey, buah pelaga kita dan all spices. Okey, dan kita marinate ayam tersebut supaya rata bersama dengan rempah-rempah kita tadi. Okay, ayam yang sudah marinate haruslah disimpan di dalam chiller dan diperap selama lebih kurang semalaman ataupun paling kurang 2-3 jam sebelum kita bakar ayam kita di dalam suhu oven suhu sebanyak 180 Celsius. Okey? Sekian untuk diperap. Ini adalah ingredient-ingredient untuk kita membuat sos bagi shawarma kita. Kita memerlukan yogurt, tahini, chop garlic dan sedikit lemon sebagai kita punya seasoning. Cara dia sangat mudah. Kita masukkan semua bahan kita, iaitu yogurt, okay, kita punya tahini. Tahini ni sebenarnya adalah paste daripada sesame seed. Ya? Kita masukkan sedikit dulu. Okay, and then kita memerlukan chop garlic. Saya suka garlic banyak, saya buat banyak sikit lah. Okay, dan sedikit lemon juice. Cara dia, kita hanya satukan semua bahan tadi sehingga sebati. Okey, sos saya dah siapkan. Ayam pun telah dibakar. Nanti saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak wrap kita punya shawarma menggunakan tortilla. Jumpa sebentar lagi. Sekarang saya akan tunjukkan cara untuk balut shawarma. Kita perlukan tortilla wrap. Okey. Yang pertama kita sapu sos shawarma dekat lapisan tortilla. Kemudian kita letak salad. Kita pulang salad apa yang kita nak pakai lah.
sama ada iceberg lettuce, romaine lettuce. Masukkan irisan bawang Holland, irisan timun, cherry tomato, daun parsley yang telah dicincang, serta kepingan dada ayam yang telah diiris memanjang. Dan kita roll. Lipat bahagian tepi kiri dan kanan sebab kita nak bagi padat. Kita gulung. Ini rupa shawarma yang telah dibalut. Saya tunjuk sekali lagi. Sos. Masuk dengan salad. Irisan bawang. Irisan timun. Tomato cherry. Daun parsley yang dicincang. Kepingan dada ayam. Mula balik. Kalau orang Arab, dia makan terus macam ni. Tapi kita ni orang Malaysia, orang kata beradat, kita hiris sikit lah. Potong 2 ke 3 bagi nampak kemas. Ini rupa shawarma yang telah dibalut. Bahagian B, pembuatan baklava. Kita panggang dahulu kacang yang sedia ada lah. Dalam resepi kita gunakan almond dan juga walnut. Jika ada yang tak nak gunakan walnut ataupun almond, kita boleh ganti dengan kacang yang lain seperti hazelnut, macadamia dan juga lain-lain lah. Bahan untuk filling dia tak susah. Selepas kita panggang, kita potong kasar. Kita letakkan madu, gula dan juga sedikit cinnamon powder. Yang bahagian ni mudah saja. Kita hanya campurkan kacang bersama dengan madu, supaya mudah untuk kita gaul dan jadi filling di bahagian tengah dia. Campurkan semua bahan. Baklava ni memang dia manisan daripada Turki. So kalau kata ada yang kata terlalu manis, memang ini salah satu manisan yang famous lah di negara sana. Kita gaulkan bersama sehingga dia akan menjadi satu gumpalan yang bersalut dengan bahan-bahan tadi. Dia manisnya datang daripada gula, daripada madu dan juga bahan-bahan lain seperti kita letakkan dalam phyllo pastry. Phyllo pastry juga sudah manis, dan juga kacang yang kita guna juga ada datang daripada manis kacang tersebutlah. So makanan daripada negara Arab untuk manisannya memang sangat manis. Bila dah ada bergaul sekata macam ni, kita dah boleh letakkan tepi dan kita sediakan bahan yang seterusnya. Untuk bahan C, kita perlu buat sos
Okey, untuk kita letakkan di atas baklava kita. So bahan-bahan yang dah bagi tahu sebelumnya. Okey, kita masukkan gula. Okey, kita masak dia sehingga pekat gula. Kita gunakan air, sedikit air. Okey, kita masukkan bunga cengkeh dan juga melawang. And then kita letakkan madu dan juga cinnamon powder, bahan perasa. Dan untuk memberi sedikit rasa masam, kita masukkan jus limau ataupun jus lemon lah. Okay. Jika ada jus lemon, kita letakkan lemon, nak ganti dengan limau pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita biarkan di atas api sehingga larutan bahan-bahan ni menjadi sebati dan sedikit pekat. Okey, dan lebih kurang 4 ke 5 minit macam tu lah. Okay, kacau sehingga sebati. Untuk pembuatan baklava, iaitu makanan manisan untuk Turki, dia famous di Turki. Okey, kita dah sediakan bahan untuk filling dia. Okey, kacang tadi yang kita dah letakkan bersama dengan madu dan gula. Dan juga kita dah buat butter cair ataupun melted butter dan juga sos tadi yang kita dah sedia awal lah, untuk gula tadi. Dan kita juga sediakan 2 bahan untuk hiasan, iaitu gula icing dan juga pistachio yang kita potong pasal. Okey, untuk filo pastry ni agak fragile, dia mudah untuk patah dan juga pecah. So untuk elakkan dia daripada kering, kita perlu letakkan di bawah kain ataupun tuala yang basah. Okey, untuk teknik yang pertama, kita gunakan, kita nak rollkan dia. Dia ada banyak cara untuk kita buat baklava. Sama ada kita nak gulung dia ataupun kita nak letakkan dia berlayer lah, bertingkat-tingkat. Okay, depends kepada kesukaan kita. Okay, untuk hari ni mungkin saya akan letakkan 4 layer lah. Okay, step yang pertama, kita sediakan satu tray untuk awak glazekan dia. Okay, glaze di bahagian bawah. Okay, kamu. Okay, kita guna unsalted butter ya. Okay. Jadi kita ambil satu lapisan untuk filo pastry yang kita letakkan di bahagian bawah. Okay, macam tu. Dan kita sapukan satu lapisan lagi dengan mentega cair. Okay, hingga sebatilah di bahagian semua keseluruhan kulit pastry tadi. Okay. Tapi jika kamu tak ada filo pastry, susah nak cari ataupun tak ada di kawasan awak, boleh gantikan dengan kulit popiah ya. Method dia sama. Okay. Mungkin cuba rasa dia akan berbeza sikit lah. Sebab kulit pastry ni dia sangat nipis lah. Okay, letakkan di bahagian yang kedua. Okay, lapisan yang kedua. Okey, kita ulang step sehingga berapa lapisan yang kita nak lah. Okey, ini saya akan buat 5 layer. Okey. Okey. Okey, lapisan yang ketiga. Ulang step dia. Okey, lapisan yang keempat. Okey.
yang terakhir lapisan yang kelima. Okey. Okey. Okey, saya layerkan yang terakhir dengan butter. Okey, dan bila kita ini saya akan buat method untuk kita gulung, okey. Sebab mudah untuk tak nak bagi dia pecah. Okey, kalau kita nak potongkan dia berlayer-layer boleh, cuma dia sukar bila nak potong dan nak angkat ubah ke tempat ke dalam pinggan dia akan pecah lah. So hari ni saya akan tunjuk teknik untuk menggulung. Okey. Okey, bahan yang tadi, okey, dia punya inti, okey, dah kita sediakan lebih awal. So kita akan letak di bahagian tengah lah. Okey, dia kena gulung, kena bagi padat untuk elakkan dia pecah. Okey. Okey, kita letakkan inti di bahagian tengah. Okey, boleh letakkan banyak ya untuk kita nak gulung dia bagi padat. Okey, bila ni kita rapatkan bahagian inti dia. Okey, kita roll macam kita buat popiang lah. Okey. Okey, kita tutup dia. Kalau di negara barat kita buat sebagai apple strudel. Okey. Yang ni kita buat baklava inspired daripada baklava dululah. Sebab zaman dulu negara Islam dulu membangunkan. So orang barat ambil ciplak lah idea untuk apple strudel dan juga pineapple strudel semua tu untuk jadikan orang punya dessert. Okey, kita roll sampai habis lah. Okey, sampai di hujung. Okey, macam tu. Okey. Dia dah padat macam tu. Okey, kita akan buat kelar kita kelar di bahagian tengah untuk senang untuk kita potong. So ini saya akan potong 4, 1, 2, 3. Okey, so dia ada 4 macam tu, senang untuk potong. So boleh ulang step yang sama menggunakan filo pastry yang ada sampai habislah. Okey, sebentar lagi kita akan bakar di dalam oven selama 30 minit dalam suhu 180 darjah. Okey, baklava yang dah kita gulung tadi, kita dah kelar. Kita akan masukkan selama 30 minit dengan suhu 180 darjah Celsius. Dan dalam setengah 15 minit macam tu kita keluarkan sebentar untuk kita letakkan sos di atas untuk nak bagi lebih rasa rangup kepada baklava kita. Okey. Okey. Ini selepas beberapa ketika kita masuk baklava dalam oven, kita keluarkan sebentar dan kita akan gelis dengan adunan sirap yang mana kombinasi madu, gula, bunga cengkeh serta serbuk kayu manis. Okay, tujuan kita gelis kat atas ni, kita nak, macam kita tahu tadi, baklava adalah salah satu pencuci mulut daripada negara Middle East yang manis. Tujuan kita sapu gelis adunan sirap ni untuk dapatkan kerangupan, tekstur yang rangup. Okey, sapu keliling. Satu lagi, bila kita potong dia takkan mudah hancur. Okey, nanti akan nampak warna dia lagi menarik, lagi perang lah. Okey, lepas tu masuk semula dalam oven. Hati panas ya. Baklava kita dah siap dimasak selama 30 minit. Okey, hasilnya crunchy dan juga warnanya golden color. Okey, untuk hiasan akhir kita hiaskan dengan snow powder bersama dengan icing sugar. Okey. Dan kita sprinklekan bersama dengan pistachio yang telah dipotong kasarlah. Okey. Siap untuk dimakan bersama keluarga, boleh dihidangkan untuk minum pagi, makan tengah hari bersama dengan lunch awak dan juga minum petang. Kembali. So dekat sini makanan yang kita demo tadi yang dilakukan oleh semua chef-chef tadi telah siap. So kita akan browse through satu demi satu apakah produk kita pada hari ini. So bermula di sini kita ada fattoush salad. Okay, and then kita ada shawarma. Dan di sini kita ada kofta, beef kofta dimakan bersama dengan pita bread. Juga kita ada hummus. And then hummus ni pun kita makan dengan pita bread.
And then last sekali sebelum masuk kepada dessert, kita ada set nasi mandi. Okay, bersama dengan hara sos dan juga salata. Bersama dengan sup. Okay, kalau terlupa, ada satu lagi, kita ada dessert. Okay, so ini adalah dessert kita, baklava. Nampak menyerekan. Okay, so setakat sini saja panduan kami untuk kamu semua. So balik nanti boleh cuba, insyaAllah. Okay, jangan lupa subscribe kita punya channel Hoska Media dekat YouTube. So jumpa lagi.